Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mula ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Muslim hormati Allah, kita akan mulakan pengajian ataupun perbahasan kitab Al-Kabair pada dosa besar yang ke-18. Dosa besar yang ke-18 adalah berkenaan dengan dosa Al-Qadhaf. Qadhaf maksudnya adalah menuduh seorang melakukan perbuatan terkutuk, sama ada zina ataupun liwat. Kita telah pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam muqaddimah yang diberikan oleh Imam Az-Zahabi. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur. Setelah pada muqaddimah surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal dosa zina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perihal berkenaan dengan dosa orang yang menuduh orang wanita yang baik-baik berzina. Dan dalam surah An-Nur juga disebutkan kisah berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh mempunyai hubungan sulit dengan Safwan ibn Mu'attal. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik yang lengah, kita telah pun bahaskan perkataan al-ghafilat, dan beriman dengan tuduhan zina, maka orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nur ayat yang keempat, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Pada surah An-Nur ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan azab ataupun kita sebutkan balasan di dunia bagi orang yang menuduh orang melakukan zina. Firman-Nya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, al-muhsanat, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tuduh itu tanpa asas. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asas bagi satu orang yang ingin melakukan pertuduhan seseorang melakukan zina, dia mestilah mendatangkan 4 orang saksi. Sekiranya dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fajliduhum 80 jaldah. Kalau orang yang berzina, Allah Subhanahu wa taala berikan seksaan sebanyak 100 kali sebat. Manakala orang yang menuduh orang lain berzina tanpa dapat mendatangkan saksi ataupun bukti, maka seksaannya adalah sebanyak 80 kali sebatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Kita telah pun bahaskan berkenaan dengan hadis ini, dan di antara perkara yang manusia ini lakukan yang boleh menghapuskan segala amalan ataupun dosa, segala amalan ataupun kebaikan yang dia lakukan adalah menuduh wanita melakukan zina. Waliyazubillah. Kemudian pada muka surat 162 Muslim Muslimat, Al-Imam Az-Zahabi menukilkan sepotong hadis yang ringkas sahaja, tetapi hadis ini tidaklah berkaitan dengan qazaf secara langsung, tetapi hadis ini adalah berkaitan dengan punca qazaf itu berlaku, iaitu lidah ataupun
mulut yang tidak dikawal. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadih. Nabi SAW sebut, al-muslim man salima al-muslimun. Muslim yang sebenar itu adalah man salima, adalah satu orang yang dapat memberikan kesejahteraan. Kalau perkataan Islam itu, sebahagian menyebutkan daripada kata salam, sebahagian lagi menyebutkan daripada perkataan aslamah. Kalau Islam itu daripada perkataan aslamah, maka ia membawa maksud menyerah diri. Maksudnya satu orang Muslim itu dipanggil Muslim kerana dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pendapat. Ada kata Islam itu daripada perkataan aslamah, iaitu menyerahkan diri ataupun tunduk patuh. Manakala sebahagian para ulama kata tak, perkataan Islam itu bukan datang daripada kata aslama, iaitu menyerah, tetapi perkataan Islam dari perkataan salam, iaitu sejahtera. Jadi perkataan salimah kat sini merujuk bahawa satu orang Muslim yang sebenar itu adalah yang boleh memberikan kesejahteraan. Al-muslimun min lisanihi wa yadihi, kepada orang Islam, dia tidak menyakiti orang Islam sama ada melalui perkataannya ataupun melalui tangannya. Jadi menyakiti orang Islam dengan perkataan contohnya adalah seperti mentohmah, contohnya seperti mencela, contohnya seperti mengumpat. Jadi apa sahaja dosa yang dilakukan oleh mulut ini, seorang Muslim yang sejati dia kena jaga daripada menyakiti, kita sebutkan seagama gitu, Muslim ataupun kita sebutkan insan seagama. Wayadihi, dan tangannya sini merujuk kepada perbuatan. Seorang Muslim kena menjaga dua perkara, iaitu lisan daripada menyakiti, kita sebut manusia seagama, dan juga tangan iaitu tidak menzalimi manusia seagama. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Thakilatka ummuk wa hal yakubbu an-nasu ala manakhirihim yawmal qiyamati illa hasaidu alsinatihim." Sini kalau kita lihat muslimin muslimat, hadis ini sebenarnya hadis yang panjang. Hadis ini merupakan hadis yang panjang. Hadis ini daripada siapa agak-agak? Ada tak dinyatakan dekat situ? Muka surat 162 tu, thakilatka ummuk, tidak dinyatakan. Hadis ini dituju kepada siapa? Hadis ini ditujukan kepada seorang sahabat yang faqih lagi alim, bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini Nabi pesan kepada dia beberapa pesanan sebelum Nabi utus dia ke Yaman. Dan di antara pertanyaan Muaz bin Jabal kepada Nabi SAW adalah, bagaimana aku nak buat satu amalan, berikan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Nabi SAW sebut kepada dia beberapa pesanan, solat, puasa, sedekah. Dan akhirnya Nabi SAW kata dekat Muaz, dia kata, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Dia kata, wahai Muaz, nak tak aku bagi tahu engkau? Sebab Muaz bin Jabal ni tanya kat Nabi. Dia kata, apa amalan yang aku boleh buat yang menyebabkan aku masuk ke syurga dan menjauhkan aku ke dalam, masuk ke dalam neraka? Jadi Nabi sebut satu persatu amalan. Dan di penghujung hadis itu Nabi bagi tahu, nak tak aku sebutkan kepada engkau wahai Muaz, satu benda yang menakluki semua amalan tersebut. Satu benda yang menakluki amalan tersebut. Amalan yang Nabi sebut, kalau engkau buat, kau masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dan engkau jauh daripada api neraka. Jadi Muaz kata ya. Kemudian Nabi SAW menjelirkan lidahnya. Nabi pegang ini lidah gitu kan. Kemudian Muaz takjub. Dia kata, dengan solat, dengan sedekah, semuanya dimiliki ataupun dipengaruhi oleh ini lidah.
Muaz kata dekat Nabi SAW, dia kata, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Dia kata, ya Rasul, apakah kita ini akan diberikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kami sebutkan? Akhirnya barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kita sebutkan hadis ini. Nabi respon kepada Muaz, dia kata, thaqilatka ummuk. Dia kata, celakalah engkau. Thaqilatka ummuka ni bukanlah maksudnya celaka dalam bentuk makian, tapi thaqilatka ummuk kalau kita terjemah secara literal, maksudnya adalah ibumu kehilanganmu, wahai Muaz. Apa maksud kehilangan? Maksudnya dia dalam keadaan binasa. Bila satu orang binasa, dia dalam keadaan kecelakaan. Itu sebab ringkasan terjemahannya adalah celakalah engkau. Tapi kalau kita terjemah secara harfiah, perkataan thaqilatka ummuk maksudnya ibumu kehilanganmu. Maksudnya engkau dalam keadaan kebinasaan. Bagaimana engkau tak faham tentang konsep lidah ini boleh menyebabkan engkau punya pahala hancur lebur. Thaqilat ummuhu ni bolehkah diterjemahkan kalau dalam bahasa Terengganu bodoh? Tak boleh. Tak boleh. Ini adalah bahasa Arab ini jauh sangat. Dakwah tidak akan terbit dengan cercaan dan juga makian. Kalaulah benda tersebut boleh, nescaya Nabi SAW akan menggunakan kaedah tersebut. Thaqilatka ummuk maksudnya ibumu kehilanganmu. So, Nabi juga takjub dengan Muaz, macam mana engkau tak boleh hadam benda ni kan. Kemudian Nabi SAW sebut, wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim yaumal qiyamah. Dia kata betapa ramai manusia yakubbu ni maksudnya dia punya tu tertelingkup. Manakhirihim maksudnya batang hidung itu. Maksudnya betapa ramai, wahai Muaz, Nabi kata manusia pada hari kiamat mukanya itu tertelengkup, melainkan illa hasaidu alsinatihim, kerana puncanya tak lain tak bukan adalah disebabkan perbuatan lidah mereka. Jadi di antara perkara yang lidah ini boleh sebutkan yang akhirnya membinasakan tuan punya badan adalah menuduh wanita baik-baik berzina. Jadi itu sebab Al-Imam Az-Zahabi bawakan riwayat ini untuk berikan peringatan kepada kita. Qazaf ini puncanya adalah tak menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak menuduh orang mukmin lelaki maupun perempuan sesuatu yang mereka sendiri tak lakukan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-haddu yawmal qiyamati illa an yakuna kama qala." Baik, Nabi SAW bersabda, ini dalam kes satu orang yang memiliki hamba, dituduh hamba dia melakukan qazaf. Dia tuduh hamba dia melakukan zina, dia itu yang buat qazaf. Nabi kata, "Man qadhafa mamlukahu bizina." Barang siapa, iaitu majikan. Sini majikan ini bukan maksudnya majikan di tempat kerja. Ini merujuk kepada tuan. Sesiapa yang menuduh mamlukahu, hambanya, dengan zina, yuqamu alaihil had yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan ditegakkan kepada dia itu hukum hudud. Illa, melainkan ayyakuna kama qal, melainkan terjadi seperti mana yang dia sebutkan. Baik. Hadis ini muslim-muslimat memberikan isyarat kepada kita bahawa tuan yang menuduh hambanya melakukan zina, apakah dia dikenakan hukuman hudud? Apakah dia dikenakan hukuman hudud? Kita faham sebelum ini,
orang yang tuduh orang berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia telah pun melakukan qazaf. Dan qazaf pada surah An-Nur Allah Ta'ala bagi tahu hukumannya adalah sebanyak 80 kali sebatan. Tapi dalam hadis ini persoalannya adalah apakah kita panggil tuan yang menuduh hambanya melakukan zina, dia dikenakan hudud 80 kali sebatan? Jawapannya adalah secara zahir hadis ini menunjukkan tidak. Secara zahir hadis ini menunjukkan tidak. Ini hanya terpakai untuk hubungan tuan dan juga hambanya. Isyaratnya bagaimana? Sebab Nabi kata, kalau dia tuduh hambanya melakukan zina tanpa ada sebarang bukti, 4 orang saksi, maka dia tidak dikenakan hukuman hudud di dunia, tetapi hukuman hudud itu berlaku dekat akhirat. Melainkan Nabi kata, apa yang disebut itu betul. Jadi ini isyarat yang ditunjukkan pada hadis ini. Adapun orang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setelah ayat yang menyatakan dirinya bersih turun dari langit, maka si penuduh dihukum kafir, dianggap telah mendustakan Al-Quran dan halal dibunuh. Ini hanya terpakai untuk Aisyah radhiyallahu anha. Adapun orang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, kalau dia bertaubat, maka taubatnya sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia akan diampunkan. Baik, syarah. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, menuduh wanita baik-baik. Arti kata menuduh adalah melemparkan tuduhan, sedangkan yang dimasukkan di sini adalah melempar tuduhan zina. Kata al-muhsanat artinya wanita-wanita terhormat. Inilah pendapat yang benar. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahawa al-muhsanat adalah wanita-wanita suci yang terjaga dari perbuatan zina. Sedangkan kata al-ghafilat maknanya adalah wanita-wanita yang terjaga dan tidak mungkin melakukan perbuatan zina, dan tidak pernah terlintas sedikit pun pada diri mereka niat untuk melakukan perzinaan. Seperti mana yang kita sebutkan, perkataan ghafilat ini daripada kata ghafil, lalai ataupun cuai. Tapi cuai ataupun lalai kat sini bukan maksudnya cuai melakukan benda-benda sepatutnya dia buat, tapi cuai maksudnya kat sini adalah tidak cakna dengan dosa. Wanita-wanita yang beriman selalu menjaga dirinya, tidak meniru perbuatan wanita-wanita kafir. Oleh kerana itu, barang siapa yang menuduh seorang wanita yang sifat-sifatnya seperti ini, maka tuduhan tersebut termasuk di antara dosa-dosa besar dan harus dihukum. Pelakunya harus dicambuk ataupun disebat sebanyak 80 kali, tidak diterima persaksiannya, dan dicap sebagai orang yang fasik. Allah Ta'ala telah menentukan 3 perkara bagi si penuduh. Apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin adalah, bagi orang yang melakukan tuduhan zina kepada wanita yang baik-baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan dia 3 hukuman. Hukuman tersebut terdapat pada ayat surah An-Nur ayat yang keempat. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Ini yang pertama. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan label mereka ini sebagai orang yang fasik. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Surat berikutnya 164. Para ulama sepakat bahawa pengecualian di dalam ayat ini tidak memasukkan kalimat sebelumnya, iaitu hukuman cambuk. Sedangkan yang disepakati dari pengecualian ini adalah ayat yang terakhirnya, iaitu gelaran kefasikan. Para ulama juga berbeza pendapat mengenai ayat ketiga yang berbunyi wala taqbalu lahum syahadatan abada. Apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin, ayat berikutnya, ayat yang kelima itu, Allah Ta'ala sebut illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu
dan memperbaiki dirinya. Ayat yang kelima ini tidak menafikan bahawa orang yang bertaubat setelah melakukan dosa qazaf, dia tidak terkecuali daripada mendapat 80 kali sebatan. Walaupun setelah itu Allah Ta'ala kata apa? Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu memperbaiki dirinya. Apa yang ayat yang kelima cuba nafikan adalah mereka itu tidak mendapat gelaran kefasikan. Boleh faham ya? Ayat kelima Allah Ta'ala kata apa? Melainkan mereka yang bertaubat, Allah Ta'ala kata. Tapi pengecualian ini tidak diberikan untuk hukuman 80 kali sebatan. Bila sabit dia itu menuduh wanita berzina tanpa mendatangkan saksi 4 orang, maka dia tetap dikenakan 80 kali sebatan walaupun dia bertaubat. Itu maksudnya. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin beritahu, para ulama khilaf tentang orang yang bertaubat, apakah apabila mereka itu memberikan penyaksian mereka diterima ataupun tidak. Dia dah tuduh orang berzina. Jadi kalau kita tengok orang itu tuduh berzina tanpa ada apa-apa bukti, jadi pada hemat kita dia itu dah tak boleh dipakai. Tapi pada ayat ini Allah Ta'ala kata wala takbaru lahum syahadatan abada. Dia bertaubat. Allah Ta'ala kata apa? Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka itu selama-lamanya. Apakah ayat ini masih terpakai walaupun setelah dia bertaubat ataupun tidak terpakai? Baik, sebahagian ulama mengatakan bahawa persaksiannya bisa diterima kembali. Sedangkan sebahagian ulama lain mengatakan bahawa persaksiannya tidak akan diterima. Berdasarkan hal ini, apabila si penuduh telah bertaubat, apakah persaksinya bisa diterima kembali atau tidak? Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Sebahagian ulama mengatakan bahawa persaksian mereka tidak akan diterima selama-lamanya, meskipun ia telah bertaubat. Taubat engkau dengan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala terima, maka diterima. Tapi persaksian orang yang telah pun melakukan dosa qazaf tidak akan diterima selama-lamanya menurut sebahagian para ulama. Mereka berpendapat, para ulama menguatkan pendapat ini dengan dalil bahawa Allah Ta'ala pun telah menjadikan hal tersebut kekal untuk selamanya dengan firman-Nya, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka berhujah sebabkan ayat itu sebut wala takbalu lahum syahadatan, ada perkataan abada kat situ. Abada maksud abada selama-lamanya. Jadi mereka kata tak, ayat ini menunjukkan jelas jangan terima persaksian orang yang melakukan qazaf selama-lamanya, hatta walaupun mereka bertaubat. Makna dari pengakalan di dalam ayat di atas bahawa hukuman tersebut dicap sebagai orang-orang fasik tidak bisa dihapuskan dari diri mereka secara mutlak. Ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa persaksian mereka bisa diterima kembali kerana landasan diterima dan tolaknya sebuah persaksian adalah kerana berdasarkan kefasikannya. Maka apabila kefasikannya telah hilang dan hal tersebut merupakan penghalang diterimanya sebuah persaksian, maka hilang pula lah semua yang terkait dengannya. Ulama yang mengatakan tak, sebenarnya persaksian mereka itu diterima berhujah dengan sebab ayat yang kelima tu Allah Ta'ala kata apa? Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Nampak tak ayat tu? Allah Ta'ala kata melainkan orang yang bertaubat dan setelah itu mereka memperelokkan diri mereka. Taubat kat sini kita sebutkan tadi tidak menafikan bahawa dia kena disebat 80 kali, tetapi Allah Ta'ala telah pun mengangkat status kefasikan orang yang bertaubat. Kenapa satu orang tidak diterima persaksiannya? Puncanya adalah kerana dia itu orang fasik. Jadi apabila Allah Ta'ala telah pun mengangkat kefasikan seseorang, maka taubatnya diterima kembali. Seharusnya kasus seperti ini diserahkan kepada seorang hakim. Apabila hakim melihat adanya kemaslahatan dan tidak diterimanya persaksian si penuduh dengan alasan untuk mencegah orang lain agar tidak merendahkan kehormatan kaum muslimin, maka hal ini harus dilakukan.
Jadi tarjihan Syekh Ibn Uthaymin, dia kata di antara pendapat yang kata persaksian orang yang telah pun melakukan qazaf tak diterima selama-lamanya, dan juga satu lagi pendapat persaksian orang yang melakukan qazaf setelah dia bertaubat boleh diterima. Syekh Ibn Uthaymin kata apa? Ia bergantung kepada si hakim melihat kepada kemaslahatan. Kalau benda tersebut banyak terjadi dan masyarakat pun berleluasa melakukan benda tersebut, kalau hakim nampak ada kemaslahatan untuk memperketatkan, maka hakim berikan keputusan orang yang melakukan qazaf tidak diterima mereka punya persaksian. Sebaliknya, sekiranya hakim mendapati bahawa benda tersebut jarang dilakukan dan masyarakat pun cakna bahawa benda tu haram, kemudian dia lakukan, maka hakim kata, oh, tak mengapa untuk kita terima semula persaksian orang yang melakukan qazaf. Ala kulli hal, Syekh Ibn Uthaymin merajihkan bahawa ia bergantung kepada kemaslahatan. Baik, muka surat 165. Akan tetapi, apabila tujuannya tidak seperti itu, maka apabila sifat kefasikan yang telah hilang, persaksiannya harus diterima kembali. Apakah tuduhan terhadap laki-laki mukmin yang menjaga kehormatan sama dengan tuduhan terhadap perempuan yang menjaga kehormatannya? Jadi Syekh Ibn Uthaymin menimbulkan persoalan. Selama ni kita bincang ataupun ayat-ayat Al-Quran menunjukkan kepada wanita. Menunjukkan kepada wanita. Jangan tuduh wanita yang baik-baik melakukan zina kalau kamu sendiri tak ada bukti. Apakah ayat ini terpakai juga kepada lelaki? Jawapannya adalah ya. Pendapat yang dipegang majoriti para ulama, iaitu tuduhan terhadap kaum lelaki-lelaki sama tuduhan terhadap kaum perempuan. Jadi sama. Tuduh wanita tak boleh, tuduh lelaki juga tak boleh. Persoalan yang mungkin timbul, kenapa Allah pada ayat surah An-Nur emphasize ataupun berikan penekanan terhadap wanita tetapi tidak kepada lelaki? Baik, jawapannya, adapun alasan pengkhususan tuduhan tersebut kepada kaum wanita, kerana pada umumnya tuduhan tersebut lebih banyak ditujukan kepada kaum wanita. Jadi Syekh Ibn Uthaymin kata, Allah Ta'ala berikan emphasize kepada wanita kerana pada ketika itu yang banyak dituduh berzina ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Kemudian hal ini dikarenakan sebelum Islam datang, jumlah wanita yang menjadi pelacur sangat banyak. Dosa menuduh zina yang ditujukan kepada wanita ini lebih besar, kerana tuduhan ini bisa menjadikan sang suami meragukan anak-anak yang dilahirkannya. Oleh kerana itu, menunjukkan tuduhan kepada wanita sangat berbahaya. Sebab kalaulah suaminya tahu tuduhan tersebut ada, maka dia akan meragukan status anak yang isteri telah pun lahirkan. Dia kata, ini anak aku kan, bukan anak aku. Jadi oleh sebab itu, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penekanan wanita lebih berbanding dengan lelaki. Ini tidak bermaksud kalaulah satu orang menuduh lelaki melakukan zina, dia tidak dikenakan apa-apa. Tak, jawapannya adalah sama. Lelaki tuduh wanita kena 80 sebat, lelaki tuduh lelaki berzina pun kena 80 kali sebatan. Sehingga pengkhususan tersebut merupakan pengkhususan berdasarkan kepada apa yang lebih dominan dan pembatasan pada apa yang lebih sering terjadi, bukan kepada sesuatu yang dipahami dari ayat tersebut. Kerana pengkhususan tersebut sebagai penjelasan dari kenyataan yang terjadi. Wallahu a'lam. Selesai dosa besar yang ke-18. Kita masuk dosa besar yang ke-19. Dosa besar yang ke-19 ini adalah berkaitan dengan makan harta secara zalim. Khianat pada harta rampasan perang, Baitul Mal dan zakat. Imam Az-Zahabi buka bab ini
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, katanya, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Itu sambungan ayat. Surah Ali Imran ayat 161. Baik. Apa maksud firman Allah Ta'ala ni? Wa ma kana linabi, tidak mungkin seorang nabi ayyaghul, melakukan ghal. Di situ diterjemah berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Ini daripada perkataan al-ghulul, ghain lam waw lam, al-ghulul. Apa maksud al-ghulul? Al-ghulul maksudnya adalah al-kitmanu minal ghanimah, menyembunyikan daripada harta ghanimah. Ghanimah, apa maksud ghanimah? Harta rampasan perang. Dia ada satu lagi, kita sebut ghanimah, satu lagi kita sebut sebagai al-fai. Al-fai. Apa beza ghanimah dengan al-fai? Ghanimah dulu berlaku ketika perang. Ghanimah ni maksudnya harta rampasan perang disebabkan pertempuran. Disebabkan pertempuran. Kalau harta rampasan perang disebabkan tidak terjadinya pertempuran, contoh nak berperang tiba-tiba musuh takut, kan dia bawa bekalan makanan, kan dia bawa harta sikit, kemudian dia pergi tinggal, kemudian musuh tu cabut lari, maka harta tersebut kita panggil sebagai al-fai. Ada beza. Al-ghanimah, harta rampasan perang disebabkan pertempuran, ada tewas kemudian kalah, kita ambil harta dia, yang hidup kita jadikan hamba. Kalau al-fai pula adalah harta rampasan yang tidak berlaku ataupun tercetusnya pertempuran, contoh macam musuh lari. Baik, jadi harta tersebut dia ada pembahagian dia. Harta tersebut ada pembahagian dia. Untuk Nabi, untuk kaum muslimin yang menyertai peperangan, memang ada hak. Maksudnya katalah satu orang pergi berperang, bertempur, ada dapat habuan harta. Harta tu dia dapat tak? Ya, harta tersebut dia layak untuk dapat. Tetapi yang menjadi kesalahan adalah mencuri sebelum, ataupun kita sebut mengambil sebelum harta tersebut dibahagikan. Contoh, kita pergi perang, kemudian musuh mati, dalam kocek dia tu ada RM100, kita pun pergi ambil masuk kocek kita, maka ini kita sebut sebagai al-ghulul. Dia termasuk dosa besar. Hatta 50 sen pun, kita bertempur perang, dalam kocek musuh tu ada 50 sen, kita pun pergi ambil 50 sen, haus, pergi beli air mineral RM1. Apakah itu termasuk al-ghulul? Ya, itu juga termasuk al-ghulul. Nanti kita akan bacakan hadis di mana sahabat memulangkan tali selipar. Tali selipar tu sahabat pulangkan sebab apa? Itu merupakan harta yang dia pergi kutip ataupun dia pergi ambil masa pertempuran yang masih lagi tidak dibahagi-bahagikan. Dan Nabi kata apa? Itu merupakan tali kasut ataupun tali selipar daripada api neraka. Hatta tali tu muslimat, tali selipar yang kita kata apa sangatlah tali selipar kan? Ada orang beli tali selipar. Kita kalau selipar putus, kita kata apa? Buang je lah. Nabi kata buat tali itu merupakan tali api neraka. Nak kata benda tu sangat berat dalam Islam. Baik, jadi ayat ini dalam surah Al-Imran, Allah Ta'ala kata apa? Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi melakukan al-ghul. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menukilkan, katanya ayat ini ada sebab nuzul dia, ada punca berlaku kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Katanya apa? Ayat ini turun fi qatifati hamra. Ayat ini turun disebabkan ada, kita sebut, kain berwarna merah. Ada kain berwarna merah yang hilang, fuqidat yauma Badr. Kita tahu bahawa pertempuran pertama umat Islam ini berlaku di Badar. Kan?
311 lawan dengan 1,000 orang. Puncanya kafilah Abu Sufyan yang Nabi SAW tahan untuk ambil semula harta orang Islam. Kemudian Abu Sufyan balik ke Mekah, bawa, kita panggil apa, bawa tentera untuk serang Nabi SAW. 1,000 plus 311. Pertempuran itu, setelah pertempuran kita tahu apa yang berlaku. Ada harta rampasan perang. Jadi pada ketika itu ada kain warna merah yang dikatakan hilang, fukidat. Kita dah sebutkan tadi, semua harta kena dikumpulkan kemudian dibahagikan sama rata. Bukan sama rata lah, maksudnya mengikut portion yang telah pun syarat tetapkan. Jadi kain warna merah tu hilang. Bila kain merah tu hilang, manusia pun mula cakap-cakap, mana kain merah tu? Merah, obvious, benda tu nampak. Hari tu masa perang nampak, tiba-tiba hilang pula. Jadi manusia mula bercakap-cakap, dia kata mungkin Nabi ambil kot. Dia kata mungkin Nabi pergi ambil kot. Benda tersebut tersebar. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, surah Al-Imran ayat 161. Tidak mungkin bagi seorang Nabi itu berkhianat. Sebab khianat merupakan satu benda yang bila berlaku dekat satu orang, dia akan hilang kepercayaan orang kepada diri dia. Lagi Nabi menyampaikan wahyu. Kalau ada Nabi itu, ini mustahil, dicop khianat, maka orang akan meragukan bahawa Nabi mungkin menyelewengkan wahyu, ataupun Nabi mungkin ada wahyu yang dia tak sampaikan kepada manusia. Itu al-ghul, khianat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan benda ini. Dia kata tidak sepatutnya bagi seorang Nabi itu melakukan al-ghulul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat, khianat kat sini merujuk kepada mengambil harta rampasan perang sebelum ia dibahagi-bahagikan. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang membawa apa yang dia khianatinya pada hari kiamat. Abu Humaid As-Sa'di berkata, baik, ini satu kisah yang sangat menarik muslim-muslimat. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang dari suku Al-Azad untuk mengumpulkan zakat. Dikatakan Nabi lantik satu orang untuk mengumpulkan zakat. Orang ini daripada suku Al-Azad. Dia kumpul zakat daripada Bani Sulaim. Maksudnya Nabi kata, engkau fulan pergi kepada Bani Sulaim, engkau kumpulkan harta zakat dia, kemudian datang semula ke sini. Itu maksudnya. Jadi para ulama menyebutkan bahawa boleh untuk kita melantik satu orang menguruskan urusan agama. Maksudnya amir, ketua agama boleh lantik orang untuk menguruskan urusan hal ehwal yang membabitkan orang Islam. Tidak semestinya dia sendiri kena pergi. Baik, orang tersebut biasa dipanggil dengan Ibnu Al-Latsbiyah. Sebenarnya bila saya cek bukan Latsbiyah, Lutsbiyah. Okay. Lelaki itu namanya Ibnu Lutsbiyah. Sebahagian riwayat sebut Ibnu Utsbiyah. Lutsbiyah ataupun Ibnu Utsbiyah. Jadi nama lelaki ni Latsbiyah, Lutsbiyah ataupun Utsbiyah. Pada saat dia datang, ia menyetorkan zakat. Menyetorkan di sini mungkin kurang tepat terjemahannya. Dalam riwayat disebutkan yuhasabu. Maksudnya Nabi SAW buat, kita panggil muhasabah tu apa dia? Dia buat checking. Yuhasabu. Menyetor menyerah. Yuhasabu tu maksudnya, kalau terjemahan bahasa Arab itu, yuhasabu maksudnya kita cek. Yuhasab. Kan kita ada ilmu hisab. Ilmu apa? Ilmu matematik kira-kira. Jadi Nabi cek satu-satu. Di sini menunjukkan bahawa walaupun kita siqah kepada satu orang lelaki, tetapi kita tetap kena cek. Kita tetap kena cek walaupun kita siqah dekat satu orang tu. Jadi lelaki ni kata apa? Lelaki ni siapa namanya? Ibnu Lutsbiyah. Jadi masa dia bagi dekat Nabi SAW tu, dia kata, dia bagi siap-siap. Dia kata, ini zakat yang aku kumpul, ini untuk kamu zakat. Dia kata, ini hadiah yang orang berikan untuk aku.
Dapat tak? Nabi hantar dia ke Bani Sulaim. Nabi kata kau pergi kutip zakat kat situ. Dia datang jumpa Nabi SAW, harta itu dibahagi dua. Dia kata ini yang kamu dapat zakat. Dia kata ini orang yang bagi aku hadiah. Boleh tak benda tersebut? Maka Rasulullah SAW mendengarkan benda tersebut. Baginda berdiri di atas mimbar. Macam biasa Nabi akan mula dengan memuji Allah Ta'ala. Kemudian baginda bersabda, amma ba'du, fa inni asta'milur rajula minkum. Ini Nabi sebut terang-terang. Para ulama menyebutkan di antara pengajaran daripada hadis ini, kita sesekali boleh menggunakan bahasa yang keras untuk memberikan peringatan kepada orang awam, terutama sekali benda-benda yang sangat penting seperti ini. Pengurusan harta ni, muslimat, sangat penting. Salah urus, orang boleh hilang kepercayaan kepada kita. Dan harta juga boleh menyebabkan manusia menjadi kelabu mata. Yang soleh boleh bertukar menjadi toleh. Kalau RM1, RM2 mungkin tak lah. Tapi kalau orang suruh kita 1 juta, kita pun fikir balik kan, ni 1 juta ni kata ini makan tak habis ni. Jadi Nabi berikan peringatan yang keras. Ini amanah. Fa inni asta'milur rajula minkum. Nabi kata apa? Aku memperkerjakan seorang lelaki di kalangan kamu. Maksudnya Nabi lantik dia itu sebagai pekerja untuk uruskan urusan. Fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiyali. Lalu lelaki ini kata ke aku, ini untuk kamu dan ini adalah apa yang orang berikan hadiah untuk aku. Baik, di sini para ulama menyebutkan di antara bisikan syaitan ataupun waswas syaitan adalah menukarkan sesuatu yang haram dengan nama baru. Kalau riba namanya orang tak panggil lah, engkau berapa riba? Orang tak panggil riba gitu kan. Berapa riba engkau tahun ni? Orang tak panggil riba, orang panggil berapa bunga engkau, sedap sikit. Tapi kalau orang kata engkau punya riba berapa tahun ni, kita pun rasa riba. Wah. Jadi di antara waswas syaitan adalah menukarkan nama supaya nampak kurang berdosa sikit kalau dilakukan. Jadi Nabi kata apa? Wa hadza uhdiyali. Dia kata beri aku ini untuk kamu zakat, dan ini pula adalah apa yang orang berikan hadiah untuk aku. Nabi kata apa? Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Nabi kata, kalaulah aku tak berikan dia tugas ini, apakah kalau dia duduk dekat rumah mak bapak dia dapat hadiah tu? Tak, Nabi kata, disebabkan aku bagi dia tugas, orang pun bagi dia hadiah tu untuk dia. Nabi kata, kalaulah tak kerana tugas ni, orang pun tak akan beri engkau habuan. Tapi disebabkan engkau dapat tugas ini, orang pun berikan engkau habuan. Nabi SAW kata apa? Wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'a. Demi Allah, tidaklah salah seorang daripada kamu mengambil sesuatu bighairi haqqihi, tanpa haknya, illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah, melainkan Allah Subhanahu wa taala esok panggil orang ini, dia datang jumpa Allah Taala dengan membawa apa yang dia ambil. Fala a'rifanna rajulan, Nabi kata, aku benar-benar mengetahui seorang lelaki di kalangan kamu, laqiyallahu yahmilu ba'iran, dia ambil unta. Dia ambil unta dekat dunia. Dia nampak benda tu ringan aja, ambil unta. Maka pada hari kiamat dia akan pikul unta tersebut. Lahu rughaun, dan unta itu ada suara. Rugha ni maksudnya sautul ba'ir, suara unta. Au baqaratan laha khuwar, kalaulah dia ambil lembu, dia akan bawa lembu tersebut. Lembu tu apa suara lembu kita panggil? Mengembu apa? Mengembu apa? Kambing mengembik, lembu? Gitulah. Kita tak ada dalam bahasa Melayu mungkin. Tapi suara lembu tu kita panggil dalam bahasa Arab khuwarun. Aw syatan tay'ar, ataupun kambing yang menjerit suara kambing. Thumma rafa'a yadahu faqal Allahumma hal ballagtu.
Kemudian Nabi SAW angkat tangannya. Dia kata, ya Allah, persaksikanlah, aku telah pun menyampaikan. Maksudnya benda ini muslim-muslimat sangat besar. Jangan makan harta yang bukan milik kita. Apa pengajaran hadis ini? Kalaulah kita dapat satu amanah, dan amanah itu membabitkan kewangan ataupun duit, boleh tak kalau orang bagi kita, bos hantar kita untuk selesaikan deal, kemudian orang tu kata, baik, itu engkau dengan bos engkau, ini aku bagi RM100 untuk engkau. Boleh tak kita ambil? Boleh tak ambil? Faham situasinya? Kita dengan satu orang, syarikat hantar kita, orang tu bayar, dia kata, ni RM50,000 untuk syarikat, ni aku bagi ke engkau RM100. Apakah kita boleh ambil muslim-muslimat? Jawapannya adalah tak boleh. Disebabkan itu merupakan syarikat, dan tanggungan kita pergi balik itu telah pun ditanggung oleh syarikat, maka RM100 itu kita tak boleh ambil. Sekali. Macam mana? Kita bagi tip pada Grab punya orang. Tip tu maksudnya macam mana? Kita beli barang RM10, tapi dia bagus. Service tip. Kita bagi tip. Kalaulah majikan tersebut memperkenalkan polisi tersebut, maksudnya boleh, memang tip diberikan atas khidmat yang bagus, maka diterima. Tapi pada umumnya adalah tidak. Kalau maksudnya tidak ada polisi seperti itu, tips maksudnya orang boleh berikan, urusan selesai, orang tu tak boleh berikan kita apa-apa. Sebab bila dengan berikan satu orang duit, dia akan menimbulkan rasa keinginan. Esok-esok kalau ada tender, kita akan bagi tahu orang tersebut. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau kita bagi tahu dia, dia akan beri kita sesuatu. Di situ akan menyebabkan kita tu ada rasa something dengan dia. Jadi sebaiknya adalah tidak diterima. Kecuali kalau memang pekerjaan tersebut adalah berdasarkan tips. Mungkin di restoran, kita panggil luar negara, yang biasa seperti itu, maka wallahu alam, ia harus sahaja. Tapi pada asalnya adalah tidak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Kali ini kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas dan harta benda lainnya. Akan tetapi kami hanya mendapatkan ghanimah dalam bentuk perhiasan. Tengok ni, perhiasan, makanan dan pakaian. Kemudian kami pergi menuju sebuah lembah. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh seorang budak. Dikatakan budak ini dalam riwayat Muslim-Muslimat bernama Mid'am. Dikatakan bernama Mid'am, yang Nabi SAW bebaskan, dan hamba ini merupakan pemberian daripada satu orang yang bernama Ad-Dubab, daripada Bani Ad-Dubab, iaitu Ar-Rifa'ah bin Zaid. Rifa'ah bin Zaid berikan hamba kepada Nabi SAW bernama Mid'am. Jadi Mid'am ini Nabi bebaskan, kemudian dia khidmat untuk Nabi SAW. Bagus tak perbuatan dia? Bagus. Berperang dengan Nabi, kemudian khidmat untuk Nabi. Bahkan sebagai riwayat, dia inilah yang bawa tali kekang Nabi SAW ketika perang Khaybar. Cemerlang tak? Cemerlang. Baik. Jadi pada saat turun, masa budak tersebut nak buka bekalan dia, apa jadi? Budak tersebut tiba-tiba terkena panah dan dia mati. Baik, kalau kita tengok situasi ni, kita jadi sahabat pada ketika tu kan. Dia dah khidmat kat Nabi SAW, join perang Khaybar. Apa kita nak kata dekat budak ni? Budak kat sini hamba lah maksudnya, Mid'am ni. Kita akan kata apa? Masya Allah, engkau mati dalam keadaan bagus. Baru lepas perang, kemudian kau khidmat dekat Nabi SAW. Baik, cuba tengok kat sini. Lalu kami pun berkata, sahabat berkata apa?
wahai Rasulullah, alangkah nikmatnya ia telah mendapatkan pahala syahid. Nabi kata apa? Nabi kata, kalla, tak. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, demi Allah, inna syamlata lataltahibu alaihi naran akhadhaha minal ghanaimi yawma Khaybar lam tusibha al-maqasim. Nabi kata apa? Sesungguhnya syamlah. Syamlah ni maksudnya adalah pakaian yang menyelubungi badan. Lataltahibu alaihi nara, akan menyalutinya api neraka. Maksudnya budak ini masuk ke dalam syurga ke neraka? Masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab ada kain yang diambil dekat Khaybar. Kain tu tak diketahui oleh Nabi SAW yang dia pergi ambil, yang tidak dibahagi-bahagikan lagi. Nabi kata apa? Tak, budak ini masuk ke dalam neraka. Disebabkan apa? Disebabkan kain yang pergi ambil. Qala fafazi'an nas. Lalu manusia pun jadi cuak gitu kan. Cuak sebab apa? Orang yang sahabat sangka masuk ke dalam syurga, Nabi kata, tak, demi Allah dia masuk ke dalam neraka kerana sehelai kain yang pergi ambil yang tidak lagi dibahagi-bahagikan. Jadi manusia pun jadi takut. Kenapa mereka takut? Sebab mereka juga ambil benda yang sama. Faja'a rajul, ini yang saya sebutkan tadi. Lalu seorang lelaki pun datang, bisyiraki au syirakaini. Syirak ini muslimat. Kalau kita terjemah secara literal, apa kat situ? Tu tali sandal, tali slipper. Tali slipper. Jadi orang pun cuak ni, Nabi kata masuk neraka. Lalu orang pun datang, kata, ya Rasul, ini tali yang aku ambil dekat Khaybar, tak lagi dibahagi-bahagikan. Ada satu orang lagi pula, ni ada dua tali wahai Rasul yang kau ambil masa Khaybar, yang tak lagi dibahagi-bahagikan. Baik, cuba tengok Nabi SAW kata apa? Syirakun min nar atau syirakani min nar. Nabi kata apa? Tali itu sebenarnya adalah tali untuk kamu masuk ke dalam neraka. Baik. Hadis ini muslim-muslimat memberikan pengajaran kepada kita. Benda yang haram, dia tak mengira kecil ataupun besar. Kalau RM100 riba, 5 sen pun riba. Kalau harta rampasan perang RM50, itu merupakan benda yang haram untuk kita ambil sebelum dibahagi-bahagikan, 1 sen pun haram. Kemudian hadis ini, para ulama bahas tentang status bid'ah. Bid'ah ni Islam ke tidak? Dia Islam. Apakah dia merupakan sahabat? Dia sahabat. Apakah dia masuk ke dalam syurga terus? Tak. Dia masuk ke dalam neraka berdasarkan perkataan Nabi SAW. Cuma para ulama sebutkan, ini tidaklah menunjukkan bahawa bid'ah ini akan kekal di dalam neraka. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak mengampunkan bid'ah, maka dia akan masuk ke dalam syurga setelah masuk ke neraka. Boleh sambung lagi ke nak berhenti dah? Boleh. Tak tahu bila lagi, Ustaz. Baik, sikit lagi. Abdullah bin Amr, saya terus potong muka surat 199, berkata, kana ala thakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalahu kirkarah famata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar fadhahabu yanzuruna ilayhi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Dulu ada satu orang lelaki ala thakalin Nabi. Al-thaqal ini maksudnya adalah barang-barang yang dibawa untuk permusafiran. Al-thaqal adalah barang-barang yang dibawa untuk permusafiran. Jadi ada satu orang lelaki yang menguruskan benda ini. Barang-barang Nabi SAW ni ada satu orang lelaki yang urus. Lelaki tersebut bernama Kirkirah. Kirkirah. Namanya Kirkirah. Bukan kira-kira. Namanya Kirkirah.
Lelaki tak? Laki kira-kira. Maisarah juga lelaki, bukan perempuan. Kira-kira. Asal nak bagi nama anak kira-kira. Boleh juga kira-kira. Tapi kes ni kira-kira ni dia masuk ke dalam neraka. Famat, kira-kira ni meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Nabi kata apa? Kira-kira ni berada dalam neraka. Jadi sahabat pun takjub. Macam mana ni? Kira-kira ni meninggal dunia, khidmat kat Nabi SAW, mati, Nabi kata masuk dalam neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaih. Lalu sahabat pun berbondong-bondong pergi melihat kepada kira-kira ini. Fawajadu aba'atan. Lalu sahabat mendapati kira-kira ini pernah mengambil aba'ah. Yang dia telah ambil sebelum harta rampasan perang dibahagi-bahagikan. Pun Nabi kata dia masuk ke dalam neraka. Ada banyak hadis yang membahas masalah ini. Sebahagiannya akan dijelaskan di dalam bab perbuatan zalim. Kezaliman terbahagi kepada 3 macam. Di antaranya mengambil harta dengan cara yang batil, menzalimi seorang hamba dengan cara membunuh, memukul, menyakiti dan melukainya, menzalimi seorang hamba dengan cara mencela, melaknat, menghina dan memfitnahnya. Sesungguhnya Nabi SAW ketika di Mina, beliau pernah berkhutbah di hadapan banyak orang. Beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi biladikum hadha." Surat 170. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah dilindungi sebagaimana mulianya hari ini di bulan dan di negeri kalian. Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu salata bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin." Allah tidak akan menerima solat tanpa bersuci dan tidak akan menerima sedekah dari harta ghulul, harta yang diambil dari ghanimah sebelum dibahagikan. Muslim-muslimat rahmatullah sekalian, harta haram ini kalau dapat dibahagikan, ia boleh dibahagikan kepada 2. Satu, haram disebabkan ain benda tu. Haram disebabkan ain benda tu. Contoh, kita pergi ambil harta orang. Kita pergi curi harta orang. Bukan kita lah, orang satu orang pergi curi harta orang, dia pergi rompak ataupun dia pergi ambil secara paksa. Maka harta tersebut, kalau orang tersebut nak bertaubat, dia kena pulangkan. Satu lagi adalah haram disebabkan al-kasab, disebabkan perolehan dia itu haram. Duit itu sendiri taklah haram. Contoh, riba. Lagi, judi. Maka ini dia kena takhallus, dia kena bersihkan. Melalui apa? Melalui berikan kepada orang, bukan dalam bentuk sedekah. Katalah ada harta riba, jumlahnya lebih kurang 50,000. Dia tak boleh buat program, dia kata program sedekah, saya nak sedekahkan dekat awak 50,000. Tak boleh seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala tak menerima. Wala sadaqatan min ghulul. Tapi dia beri itu atas dasar untuk membersihkan hartanya. Contoh, buat jamban. Contoh, buat ikon dekat pusat-pusat pengajian. Itu bukan sedekah, tapi adalah diberikan untuk membersihkan hartanya. Maka itu diizinkan, bukan atas dasar sedekah. Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, ada seseorang yang melakukan khianat pada harta ghanimah pada saat perang Khaybar. Ketika meninggal dunia, Rasul SAW tidak mahu mensolatinya, tidak mahu menyembahyangkannya. Beliau bersabda, sesungguhnya teman kalian ini telah berkhianat di jalan Allah. Kemudian kami pun menggeledah harta benda miliknya, dan ternyata kami menemukan sebuah mutiara yang nilainya 2 dirham. Nabi SAW tak mahu solatkan.
Imam Ahmad berkata, setahu kami Nabi SAW tidak mau mensolati seseorang yang berkhianat di dalam harta ghanimah dan orang yang bunuh diri. Allahu alam. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.